اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi ni kita share sambungan Quran Time insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuquhu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakatiha syarifah anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pengisian subuh, lepas subuh kita di Kampung Sungai Tangkas. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian lepas subuh kita di sini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Kita sambung balik malam semalam buku nota my hashtag Quran Time insyaAllah. Kita dah masuk ayat Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya. Tengok, kita ulang balik semalam, poin-poin semalam insyaAllah. 5 ciri orang-orang yang takwa yang berjaya insyaAllah, ya. Ada 5 ciri, iaitu yang pertama, mereka yang beriman kepada alam yang gaib, ya, beriman yang perkara yang gaib, ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, mereka yang mendirikan solat, ya, jaga bab solat. Yang ketiga, mereka yang suka bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah telah diturunkan sebelumnya. Yang keempat, yang kelima, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan di akhirat. Yakin. 5 ciri orang takwa yang berjaya. 5 ciri orang yang bertakwa yang berjaya. Kita dah baca semalam. Yang pertama, mereka yang beriman dengan perkara ghaib, ya. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada para rasul. Keempat, beriman pada hari kiamat. Kelima, beriman kepada qada dan qadar. Dan keenam, beriman kepada Al-Quran. Melalui Al-Quran inilah kita akan terima maklumat serta 5 perkara gaib di atas. Maka kita perlu sentiasa mendampingi Al-Quran, juga turut memahami dan menghayati isi kandungan. 5 tu dapat di-cover dalam yang keenam, iaitu Al-Quran. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan Al-Quran. Itu ciri pertama orang yang berjaya, dalam orang takwa yang berjaya. Ciri yang kedua, mereka yang mendirikan solat, ya. Siapa yang mendirikan solat,
Orang bertakwa mendirikan solat dengan menyempurnakan rukun. Ya, kesempurnaan solat. Rukun, bersyarat dan mengikut tertib dengan sempurna. Itu dipanggil kesempurnaan solat. Sesungguhnya tidak ada amalan ibadat yang lebih tinggi daripada bab solat. Dicatatkan sini daripada nota Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ada 16 kelebihan solat. Saya ulang balik kelebihan solat. Ada 16 kelebihan solat. Yang pertama, tempat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kita solat, itulah tempat kita diredai Allah Taala. Itu yang penting buat solat. Tak boleh tinggal, tak boleh kita lepaskan. Jaga kesempurnaan dia. Jadi tempat keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua, kecintaan para malaikat. Sayangnya para malaikat. Apalagi kita sembahyang berjemaah, apalagi kita sembahyang di masjid, di musalla, di surau. Sebab tu jaga bab jemaah kita, terutama bab subuh dan isyak. Pahala berlipat ganda. Yang ketiga, solat itu sebagai sunnah para nabi-nabi. Sebab tu kelebihan solat ni, solat tu sebagai sunnah. Sebelum Isra' Mi'raj, Nabi dah solat siang dan malam. Yang keempat, cahaya makrifat. Cahaya, adanya bab cahaya makrifat. Orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang sayangkan Allah Ta'ala, orang yang takut dengan Allah Ta'ala, bimbang dengan ancaman Allah Ta'ala, diadakan bab cahaya makrifat. Orang yang jaga solat, bayangkan yang tak sujud langsung dengan Allah Ta'ala. Yang kelima, solat itu asas keimanan. Orang putih kata foundation. Diceritakan sini, solat itu sebagai asas keimanan, foundation. Bangunan yang tinggi mesti ada dia punya foundation dia. Kita yang tak tinggi tapi terumbang-ambing dengan gelombang obstacle, dengan ujian Allah Ta'ala, mesti ada asas, mesti ada foundation nak diuji bab keimanan kita. Yang keenam, bila jaga solat diperkenankan doa kita. Doa kita terus diperkenankan. Bayangkan kalau tak jaga solat, tu Allah uji kita. Yang ketujuh, jaga solat diterima amal kita yang lain. Penerimaan amal. Yang ketujuh, penerimaan amal kita. Hebat. Yang solat ni amal macam mana pun, amal yang hebat di sisi Allah Ta'ala diterima terus. Yang ke-8, jaga solat kelebihan ni, keberkatan rezeki. Jangan kita cari rezeki, solat tak jaga, hilang barakah ni, keberkatan dia. Yang ke-9, solat itu sebagai kerehatan, kerehatan bagi badan. Waktu solat inilah sebenarnya tubuh badan kita rehat. Tak sama dengan waktu bekerja, tak sama dengan waktu kita rehat macam biasa. Waktu solat inilah kita bersama yang menolong kita, Maha Penolong, Maha Mengasihi, Maha Menyayangi, Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah waktu kerehatan kita. Waktu sembahyang kita ada bab tamak nina, bertenang kita. Waktu sembahyang tu bertenang. Jangan kelang kabut waktu kita solat. Yang ke-10, solat itu senjata. Solat itu sebagai senjata kita ke atas musuh yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tak dipentingkan tu, waktu perang pun kena ada bab solat, tengah perang pun ada bab solat, diterangkan dalam My Quran Time. Diterangkan oleh dalam My Quran Time, waktu solat, waktu perang tu pun ada bab solat. Ganti-ganti, bergila-gila solat. Padahal apa? Dah dipesankan dalam surah An-Nisa untuk jaga solat kita. Yang ke-11, solat itu kebencian syaitan. Syaitan benci kita jaga solat. Renungkan, tak suka. Dia boleh attack kita waktu nak solat tu pun dia ganggu kita.
tu yang kita jadi was-was, yang kita jadi bimbang, ya, huru-hara waktu sembahyang. Sebab tu kita disuruh beramal dengan surah An-Nas 3 kali ataupun sekali untuk prepare sebelum mulakan solat kita. Surah An-Nas, surah yang ujung, last sekali, ya, amalkan sebelum solat. Bencinya syaitan orang yang jaga solat. Kelebihan yang ke-12 iaitu syafaat di antara orang yang melakukannya, fan malakul maut ataupun malaikat maut. Jaga solat, kelebihan dia, ia sebagai syafaat kepada malaikat maut yang nak mencabut nyawa kita. Itu kelebihan dia, orang mukmin. Yang ke-13, solat itu sebagai pelita di dalam kubur kita, pelita dalam kubur kita. Solat itu sebagai pelita dalam kubur kita. Kubur kita gelap, segelap-gelapnya. Tak percaya boleh pergi siang atau malam. Dalamnya memang confirm gelap. Tak boleh bawa lampu, tak boleh bawa handphone, tak boleh bawa pelita, torchlight, tak boleh. Kita masuk dalam kubur dalam keadaan gelap. Apa yang menerangkan? Yang menerangkan kita ialah solat kita. Solat tu sebagai pelita, pelita tu lampu, untuk menerangkan siang malam. Solat itulah yang menerangkan kita. Contohnya kita beramal dengan solat malam. Tu kelebihan solat malam untuk menerangkan kubur kita. Yang ke-14, solat itu sebagai hamparan. Solat itu sebagai hamparan di bawah rusuk kita. Solat itu sebagai pelapik untuk kita baring di dalam liang lahat. Tu, tak ada lain solat. Pasal apa? Dalam liang lahat cuma ada tanah sahaja. Yang ke-15, solat itu sebagai jawapan bagi mungkar dan nakir. Solat itu sebagai jawapan mungkar dan nakir, jawapan yang paling hebat selain dengan Al-Quran. Quran itu sebagai perisai kita dalam kubur. Solat itu sebagai hamparan, sebagai jawapan mungkar nakir. Jaga solat, alhamdulillah, insya-Allah kita boleh jawab. Bimbang tak jaga solat. Yang ke-16, solat itu, yang akhir sekali, solat itu sebagai teman kita, teman kita di dalam kuburnya sehingga hari kiamat. Solat itu sebagai teman kita. Teman kita apa? Teman kita dalam kubur yang amat gelap. Mohon jaga solat. Tu 16 kelebihan di dalam kelebihan solat. Dapat, insya-Allah. Boleh cek dalam kitab Tanbihul Ghafilin, insya-Allah. Kata Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi, barang siapa yang ingin menunaikan sembahyang mesti memerhatikan dan memelihara beberapa perkara supaya sempurna solatnya. Ada diceritakan dalam kitab yang sama Abu Laith As-Samarkandi, barang siapa yang ingin menunaikan sembahyang mestilah memerhatikan dan memelihara beberapa perkara supaya sempurna solatnya. Yang pertama, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Ilmu itu ada 3 kesempurnaan, dicatatkan dalam kitab. Dicatatkan dalam kitab, ilmu itu ada 3 kesempurnaan. Yang pertama, mengetahui perbezaan mana sunat, mana wajib. Ada bab sunat, ada bab wajib dalam solat. Yang kedua, mengetahui yang mana sunat, mana yang wajib di dalam wuduk. Waktu wuduk ada bab wajib, ada bab sunat. Yang ketiga, mengetahui tipu daya syaitan sehingga dapat meneranginya. Tahu bab syaitan. Sebab tu amalan kita berperisaikan antaranya surah An-Nas. Menghadap Allah Ta'ala ni diganggu oleh tipu daya daripada syaitan. Perangkap kita tu yang jadi was-was.
Bukan sembahyang, waktu wuduk tu pun dia akan diganggu kita. Sekali ke, 2 kali ke, 3 kali dibimbang. Apalagi rakaat kita, apalagi takbir kita, macam-macam. Nak takbir pun diganggu lagi kita. Tu ilmu mesti ada 3 ya. Kesempurnaan solat tu mesti ada. Bab pertama ialah ilmu. Ilmu ada dibagi pada 3 kesempurnaan. Pertama, saya ulang balik, mengetahui perbezaan mana sunat, mana wajib. Yang kedua, mengetahui mana yang sunat, mana wajib di dalam wuduk. Yang ketiga, mengetahui tipu daya syaitan. Tu ya. Dan dapat kita perang dia sebelum kita solat. Yang kedua, ya, sempurnanya solat itu, perkara kesempurnaan solat tu, yang kedua, wuduk ya. Wuduk, ambil air sembahyang. Wuduk itu dibahagikan kepada 3 kesempurnaan dia. Yang pertama, membersihkan hati dari khianat, hasad dan menipu. Wuduk tu mencuci, membersihkan hati daripada bab khianat ataupun zalim ataupun hasad ataupun menipu. Wuduk tu bersihkan hati kita. Yang kedua, membersihkan badan daripada dosa. Penuh dengan dosa macam-macam kita dalam tubuh badan kita. Kaki kita macam mana, tangan kita macam mana, telinga kita macam mana, mata, muka kita macam mana, mulut, lisan kita macam mana, kepala kita macam mana. Penuh macam-macam dosa. Bila ambil wuduk, salah satu penyucian dia ialah wuduk ataupun air sembahyang. Yang ketiga, kesempurnaan wuduk, menyempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan tiada berlebihan. Dipesankan kita bila berwuduk jangan melampaui batas atau bab pembaziran. Sempurnakan 3 kali, insya-Allah ya, diratakan air ke seluruh anggota wuduk. 3 ya, dapat ya, wuduk, kesempurnaan solat dengan bab wuduk yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, membersihkan hati dari khianat ataupun hasad ataupun menipu. Kedua, membersihkan badan daripada dosa. Ya, semua anggota badan kita ni kita bersihkan daripada bab dosa. Yang ketiga, menyempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan tiada berlebihan atau pembaziran. Tu yang kedua, bahagian kedua kesempurnaan solat. Pertama ilmu, kedua wuduk, ketiga pakaian. Pakaian pun jaga tuan-tuan. Nak solat, nak menghadap Allah Ta'ala, biarlah cantik ya. Allah suka yang cantik-cantik ya. Janganlah pakai yang selekeh, janganlah pakai yang melampau sangat, jangan pakai yang tak ada langsung malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakaian ni, kesempurnaan pun dibagi pada 3 bahagian, iaitu yang pertama, pakaian yang halal, jangan pakai yang haram. Sumber yang haram, pakai yang bersumberkan dengan yang halal. Corak pakaian tu janganlah melampaui batas. Pamerkan iklan yang haram, iklan arak, iklan tak tutup aurat, iklan yang pelik-pelik, janganlah. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu mengganggu juga bila ditulis macam-macam di belakang pakaian, orang belakang pula baca. Hilang bab khusyuk, memudaratkan khusyuk orang lain. Ya, pakaian yang halal. Yang kedua, bersih daripada najis yang tidak dimaafkan. Hati-hati. Tu berhati-hati waktu mengantar dobi dan macam-macam. Cari kalau boleh pakaian sembahyang tu diasingkan untuk kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan betul-betul bersih. Sama macam kita kerja pun, kita pakai elok, pakai pakaian cantik, bersih, kosok, si iron lagi, sama juga pakaian kita bersih. Yang ketiga, pakaian mengikut sunnah dan bukan pakaian yang untuk berbangga dan sombong. Pakaian yang cantik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, pakaian yang mengikut sunnah ya, Nabi dah tunjuk dah macam mana pakaian sembahyang, kopiah macam mana, serban macam mana,
Jangan melampaui batas, ya. Bukan untuk berbangga pakaian. Kadang-kadang orang boleh pakai jubah, tapi bukan bab alimnya. Jubah tu jadi bab bangga dia. Kena pula orang kaya. Sampai ditegur ulama, ya. Kadang-kadang jubah tu terlampau labuh sampai ke lantai. Bila berjalan berbunyi macam-macam. Terasa hebat. Yang pakai tu terasa hebat. Orang tengok pun terasa gerun. Yang ketiga tu pakaian mengikut sunnah. Tu 3 bahagian, 3 kesempurnaan, ya, untuk bab pakaian. Ulang balik, pakaian yang halal, bersih daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, pakaian mengikut sunnah dan bukan pakaian yang mengikut, ya, untuk berbangga dan sombong. Habis bab pakaian, kesempurnaan solat tu disambung lagi dengan bab waktu. Solat itu perlu jaga waktu dia. Kesempurnaan waktu ada 3 juga. Pertama, mata sentiasa melihat matahari, bulan dan bintang untuk melihat masuknya waktu. Maksudnya position masa tu. Jangan kita main hentam kromo je ataupun main agak-agak waktu semayang. Ada contoh, ada teladan, ada jadualnya. Sekarang kita beruntung dah cukup dengan jadual. Dah dikira awal-awal lagi. Hingga waktu syuruk pun kita tahu, waktu imsak pun kita tahu, waktu semayang lagi kita dah tahu. Jangan main hentam rumah. Jangan kita last minute ataupun terlampau awal sangat. Ada tu yang rugi. Kalau awal kita boleh kita ada bab qabliyah. Dah habis yang fardu, kita boleh tambah dengan bab ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Jaga waktu sembahyang. Kalau pagi subuh, jangan miss solat sunat fajri. Rugi kita. Nabi dah bagi tahu dah. Pahala dia hebat. Skill dia satu alam pahala dia. Satu dunia ni pahala sembahyang sunat fajar pagi sebelum subuh. Waktu ni dibagi kepada 3. Yang pertama, jaga bab masa, ya, melihat matahari, bulan, bintang, waktu masuknya waktu. Yang kedua, kesempurnaan waktu ni, telinga sentiasa memerhati atau mendengar keadaan azan. Hati-hati waktu azan. Pasal apa? Mata dengan telinga ni. Pasal kita berlainan tempat, berlainan lokasi. Kalau di Perak lain, di Bangi lain, di Kajang lain, di Negeri Sembilan pun lain, geografi kita lain, di Mekah pun lain, di Madinah pun lain, di Turki pun lain. Jaga bab waktu. Macam kita jaga waktu, berbuka pun sama juga. Azan di Astro, kita duduk di Bota ataupun di Parit, kan jauh. Tu berbeza. Walaupun seminit, 2 minit. Kalau puasa, boleh jadi batal. Kemungkinan besar boleh batal. Memang potensi batal. Masalah apa? Jauh, walaupun seminit. Kita mendahului waktu yang sebenarnya. Contoh, sama juga waktu semayang, hati, mata, telinga, dengar. Sepatutnya mana yang kita ikut. Yang ketiga, waktu semayang ni, bab masa, hati sentiasa berfikir menunggu waktu. Waktu kesempurnaan yang ketiga ialah hati, dalam hati kita ni, qalbu kita ni sentiasa berfikir untuk menunggu waktu semayang. Tu yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Dia tak tunggu siapa, tak tunggu dunia. 3 kesempurnaan waktu semayang. Yang pertama, saya ulang balik, mata sentiasa melihat matahari, bulan, bintang untuk melihat masuknya waktu. Yang kedua, telinga sentiasa merhati, mendengar, mendengar kepada azan. Yang ketiga, hati sentiasa berfikir dan menunggu waktu. Hari ini kita teruskan dengan bab sembahyang dulu, ya. Yang kelima, kesempurnaan yang kelima ialah menghadap kiblat. Jaga bab kiblat kita. Kadang-kadang kita sembahyang tak pernah cek pun kiblat. Main agak-agak, main ingat-ingat saja. Pasal apa? Dicerita dalam kitab ni, kesempurnaan kiblat ada 3 perkara. Pertama, menghadap kiblat dengan muka dan dada. Waktu semayang tu, kiblat kita. Waktu semayang menghadap kiblat.
muka dan dada. Jangan berpusing, jangan bergerak ke tempat lain, jangan mengarah ke tempat lain. Yang kedua, kesempurnaan kiblat menghadap kepada Allah dengan hati. Hati ni terus kepada Allah Ta'ala. Kiblat kita terus kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, khusyuk dan merasa hina waktu sembahyang. Waktu solat tu kita terasa hina depan Allah Ta'ala. Turun kita. Tu bab tawaduk kita. 3 kesempurnaan waktu menghadap kiblat. Pertama, menghadap kiblat dengan muka dan dada. Kedua, menghadap kepada Allah dengan hati kita. Ketiga, khusyuk dan merasa hina. Kesempurnaan yang kelima dalam solat. Kesempurnaan ke-6 dalam solat ialah niat. Kesempurnaan solat yang ke-6 niat, iaitu kesempurnaan yang niat ni ada 3 juga, iaitu yang pertama, mengetahui sembahyang yang akan dikerjakan. Kena tahu bab sembahyang kita nak sembahyang subuh ke, maghrib ke, zuhur ke, asar ke. Kadang-kadang mulut lain, hati lain. Dia sembahyang zuhur tapi lafaz ni benda lain. Selalunya orang dah berumur lah. Orang dah berumur ni. Jaga mengetahui sembahyang akan dikerjakan. Kita tahu dah sembahyang asar, subuh, maghrib, sunat. Yang kedua, meyakini ia sedang menghadap Allah dan merasa haibah. Ini kita menghadap Allah. Dia tahu dia berada di depan Allah Ta'ala. Itu pentingnya keberadaan hati waktu kita solat. Yang ketiga, kesempurnaan niat meyakini yang Allah tahu isi hati. Yakin apa yang tergerak dalam hati, tersentak dalam hati, Allah dengar, Allah tahu. Pasal apa? Allah Maha mengetahui. 3 kesempurnaan niat. Saya ulang balik. Yang pertama, mengetahui sembahyang yang akan dikerjakan. Kedua, meyakini yang ia sedang menghadap Allah dan berasa haibat. Yang ketiga, meyakini yang Allah tahu isi hatinya. Kesempurnaan yang ketujuh, takbir. Menyempurnakan takbir pun ada 3 perkara. Yang pertama, takbir yang betul mengikut tajwid. Allahu Akbar. Itu tahu bab takbir. Yang kedua, mengangkat kedua tangan dengan yang betul, dengan telinga. Bawah cuping telinga tangan tu. Tu. Maksudnya kita jaga tangan kita. Yang ketiga, hati hadir kebesaran Allah. Kesempurnaan yang ketiga waktu takbir, hati tu waktu bertakbir tu tak ada siapa lagi yang dipikirkan. Tu yang angkat tangan, surrender depan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang saya angkat tangan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 kesempurnaan takbir, iaitu takbir yang betul mengikut tajwid, mengangkat kedua tangan dengan betul dengan telinga. Yang ketiga, isi hadir, hadirnya hati hadir kebesaran Allah. Hati tahu yang besar amalah Allah Ta'ala. Kesempurnaan yang ke-8 iaitu qiyam. Kesempurnaan qiyam itu pun dibagi kepada 3. Waktu qiyam ni waktu kita berdiri. Yang pertama, memandang. Kesempurnaan qiyam ni ada 3 juga. Yang pertama, memandang tempat sujud waktu kita berdiri. Kedua, hati sentiasa terus kepada Allah. Ketiga, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Waktu berdiri tu, jangan kita menoleh ke tempat lain ataupun berpaling anak mata tu ke tempat lain. Terus kepada tempat sujud. Kesempurnaan qiyam. Ulang balik. Yang ketiga, 3 kesempurnaan qiyam. Pertama, memandang tempat sujud. Kedua, hati sentiasa kepada Allah. Ketiga, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Paling itu bukan dengan leher, dengan mata pun dia boleh menoleh tempat lain. Itu 3 Yang ke-8 kesempurnaan solat. Kesempurnaan yang ke-9 dalam solat, kesempurnaan bacaan. Bacaan
solat kita. Ada 3 juga. Yang pertama, membaca bacaan dengan betul dan tertib. Sebab tu kena belajar waktu sembahyang. Belajar bacaan sembahyang. Cek bacaan sembahyang kita. Ya, membaca bacaan dengan betul dan tertib. Kita kadang-kadang dah berumur tak nak belajar lagi bab bacaan sembahyang. Macam-macam style. Ya. Yang kedua, membaca dengan memikirkan dan memerhatikan maknanya. Ya. Kesempurnaan bacaan sembahyang, membaca dengan fikirkan dan memerhatikan bacaan Al-Fatihah daripada awal sampai habis. Kita tahu bab apa yang kita baca, apa dia nasta'in, apa dia siratal mustaqim, macam-macam. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungannya. Dah tahu baca, kita beramal isi kandungan bacaan sembahyang kita. Ulang balik, kesempurnaan bacaan dalam sembahyang ada 3, iaitu membaca bacaan dengan betul dan tertib. Yang kedua, membaca dengan memikirkan dan memerhatikan maknanya. Yang ketiga, mengamal isi kandungannya. Ya, tu 3 kesempurnaan bab bacaan dalam sembahyang. Okey. Kesempurnaan solat yang ke-10 bab rukuk. Jaga rukuk kita. Rukuk pun dibagi pada 3 bahagian, iaitu kesempurnaan dia. Yang pertama, meratakan belakang dan jangan dibonggolkan. Waktu rukuk tu 90 darjah. Jangan kita angguk-angguk, jangan kita patuk-patuk. Meletakkan, ya, meratakan belakang dengan jangan dibonggolkan. Kedua, kesempurnaan rukuk, meletakkan kedua tapak tangan di lutut dan direnggangkan anak jari. Waktu rukuk tu, tapak tangan di atas lutut dan direnggangkan anak jari. Yang ketiga, waktu rukuk, tamaknina dan membaca tasbih. Bangun pada rukuk, masa rukuk ada bab tamaknina. Jangan kelang kabut rukuk. Bangun berrukuk pun tak berhenti langsung. Minimum berhenti waktu bangun daripada rukuk, subhanallah, masa dia tu. Jangan terus sujud. Tenang kita waktu sembahyang. Kesempurnaan rukuk. Yang ke-11, kesempurnaan sujud. Kesempurnaan solat yang ke-11 ialah sujud. Sujud, kesempurnaan sujud ada 3 bahagian kesempurnaannya. Yang pertama, meletakkan tapak tangan sejajar dengan bahu. Tapak tangan, ya, sejajar dengan bahu tapak tangan waktu kita sujud. Kedua, tidak menghamparkan kedua lengan. Jangan kita landing lengan, ada tapak tangan dengan siku tu landing atas lantai. Jangan. Tu. Yang ketiga, tamakninah dan membaca tasbih. Ada bab tamakninah dan bab bacaan tasbih. Tu kesempurnaan sujud. Ya, 3 bahagian. Ya, saya ulang balik, meletakkan tapak tangan sejajar dengan bahu. Kedua, tidak menghamparkan kedua lengan. Ketiga, tamakninah dan membaca tasbih. Dan yang ke-12, kesempurnaan 12 ialah duduk. Kesempurnaannya pun ada 3 juga, ya. Duduk di antara kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Duduk ayat, ya. Duduk di antara kaki kiri dan kaki kiri dan menegakkan menegakkan kaki kanan. Kedua, bertasyahud dengan ta'zim. Tahiyat tu kita baca betul-betul, jangan kita ingat benda lain. Yang ketiga, kesempurnaan duduk, doakan bagi diri dan sekalian orang mukmin. Waktu sujud, mohon doa untuk diri kita dan semua orang lain. Kesempurnaan yang ke-13, bab salam, ya. Itu pun ada 3. Pertama, salamkan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke kanan. Kemudian niat kedua, kesempurnaan salam tu ada niat dengan betul. Niat salam tu, ya, salam sejahtera.
Ketiga, salamkan kepada sekalian malaikat, jin, Islam dan muslimin. Waktu kita salam tu, niatkan dengan bab malaikat, jin, Islam dan muslimin. Itu 13 kesempurnaan solat. Yang ke-13. Akhir sekali, kesempurnaan yang ke-14 dalam solat. Hebat, itu ikhlas kita terus kepada Allah Ta'ala. Ini pun ditulis 3 bahagian. Yang pertama, menuntut keredaan Allah. Tu, kita minta ikhlas pada Allah Ta'ala. Kita pada Allah, kita minta tuntut keredaan Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memandang bahawa taufik itu terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memelihara sebaik-baiknya sehingga dapat menghadap bersama di hari kiamat. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dipelihara hingga dapat menghadap bersama di akhirat esok di hari kiamat. 14 ya. 14 kesempurnaan solat. Saya ulang balik daripada yang pertama tadi. Yang pertama bab ilmu, yang kedua wuduk, yang ketiga pakaian, yang keempat waktu, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam niat kesempurnaan ya, niat dia, yang ketujuh takbir, yang ke-8 qiyam, yang ke-9 bacaan, yang ke-10 rukuk, yang ke-11 sujud, yang ke-12 duduk, yang ke-13 salam, dan yang ke-14 ikhlas terus kepada Allah SWT. Itu antara kesempurnaan solat yang saya catatkan daripada kuliah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, nota dia insyaAllah. Itu kelebihan solat yang diceritakan dalam Al-Baqarah ya. Kelebihan orang bertakwa, ciri orang yang bertakwa yang berjaya daripada 5, iaitu mereka mendirikan solat. Tu kelebihan dia. Kita ciri orang yang bertakwa yang ketiga, iaitu mereka suka menginfak rezeki ke jalan Allah Ta'ala. Kita sambung maghrib ini insyaAllah. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan menurutnya kami ya, dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini. Ya Allah, kami mohon kepada kamu, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini. Sesungguhnya engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan kami. Kemurkaan kamu, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak balik hati-hati kami. Tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dalam ketaatan dalam keagamamu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami sangat, ya. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila kami bertemu denganmu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dengan keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah, perkenanlah doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku hayallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala li wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Wallahu khairun hafizun hamur rahimin. Ada ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni kita jumpa online untuk maghrib, ya, kuliah maghrib surah Ar-Rahman, Taman Prima Puchong. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.